Laut Melaka. So cikgu akan mula untuk record, dan kalau kamu ada sebarang soalan boleh bertanya. Okey. Baik. Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka. Nama pun laut. Maknanya dia berkaitan dengan undang-undang di lautan. Dan undang-undang laut ini diusahakan, maknanya telah dibuat bersama-sama, okey, oleh Nakhoda Jenal. Beberapa Nakhoda Melaka diusahakan oleh beberapa orang Nakhoda Melaka, iaitu Nakhoda Jenal, kemudian Nakhoda Diri dan juga Nakhoda Sahak. Ini Nakhoda ni okey, Sahak, Diri dan ataupun Jenal tu nama orang. Nakhoda tu apa cikgu? Nakhoda ni sebenarnya dalam bahasa Inggeris okey dipanggil captain. Dia captain kapal lah. Captain kapal sebenarnya. Macam kalau korang tengok filem Pirates of the Caribbean kan. Nakhoda ni sebenarnya macam Captain Jack Sparrow lah. Captain Jack Sparrow tu kan. Tu captain lah tu. Ataupun dipanggil dalam bahasa Melayu dipanggil Nakhoda. Kenapa dipanggil Nakhoda cikgu? Kenapa tak panggil captain je? Harus diingat. Dalam dunia sebenarnya okey, antara pelayar yang terbaik diiktiraf terawal dan terbaik adalah okey pelayar-pelayar daripada okey alam Nusantara ataupun daripada alam Melayu. Sebab orang-orang alam Melayu ini yang sebenarnya memang hebat dalam pelayaran. Okey, kamu dah belajar dulu kan Kerajaan Funan, pandai membina kapal, kemudian berlayar sampai ke Afrika. Orang Melayu kita. So kita ada nama untuk kapten tu dipanggil, bukan kapten, dipanggil Nakhoda. Nakhoda Sahak tu maknanya kapten yang bernama Sahak. Kalau nama dia Rafi, so Nakhoda Rafi. Nama dia Jenal, Nakhoda Jenal. Nakhoda, nama dia mungkin Diri, so Nakhoda Diri. Nama dia mungkin Sahak, jadi Nakhoda Sahak. Kapten Sahak lah sebenarnya. So Nakhoda tu ialah kapten kapal. Boleh faham semua macam macam iya ke cikgu? Oh, pelayar-pelayar okey alam Melayu dulu memang hebat. Memanglah. Kan. Baik. So, jadi kalau kita lihat Undang-Undang Laut Melaka. Okey, pandai engkau. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, diusahakan oleh beberapa nakhoda undang-undang ini, dan undang-undang ini diperkenan, maknanya dipersetujui oleh Sultan Mahmud Shah, iaitu sultan yang terakhir dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baik, dan juga okey, kalau kita lihat bahawa okey mengandungi undang-undang ini mengandungi beberapa perkara berkaitan dengan peranan nakhoda, okey, pelayaran, jenayah di atas kapal dan percukaian. Kita tengok satu-satu. Undang-Undang Laut Melaka berkaitan pertama peranan nakhoda atau peranan fungsi kapten kapal. Nakhoda sebenarnya dia memang berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Pelayaran tu maknanya sailing lah. Apabila kapal tu sailing, maknanya kapal tu berlayar, siapakah raja dalam kapal itu? Raja dia adalah nakhoda, kapten kapal. Jadi, semua pihak harus mematuhi arahan dan perintah nakhoda. Contoh, dalam pasal 13.1, nakhoda juga perlu juga, kalau kita lihat pasal 13.1 dinyatakan bahawa nakhoda perlu diberikan keutamaan. Nakhoda perlu diberi keutamaan, diberi kita kata keistimewaan untuk berniaga selama 4 hari. Maknanya, nakhoda bila sampai ke pelabuhan, bila kapal sampai ke pelabuhan, okey, bukan sahaja para pedagang-pedagang itu akan bawa keluar barang-barang dia apa semua, tapi nakhoda tu sendiri pun boleh berniaga. Boleh berniaga dan diberikan keutamaan
untuk berniaga selama 4 hari. Dah dinyatakan kat situ dah. Dah dibagi tahu. Nakhoda boleh berniaga. Dan dalam pasal 13.3 dinyatakan sekiranya nakhoda hendak singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan, nakhoda perlu bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal untuk dapatkan persetujuan. Maksudnya apa, cikgu? Maksudnya senang saja. Iaitu dalam pasal 13.3, jika nakhoda daripada Pulau Pinang nak pergi ke JB, naik kapal Pulau Pinang, naik pergi ke JB, kemudian dia kata, okey, kita akan terus pergi ke JB. Kemudian dalam perjalanan itu, tiba-tiba nakhoda kata, oh, kita, saya rasa kita patut singgah dekat Melaka dululah. Jadi, dia tak boleh buat keputusan sendiri. Dia kena panggil semua, okey, semua anak-anak kapal semua, okey, semua orang dan anak kapal itu dan bertanya, okey, saya rasa kita patut singgah sebentar di Melaka untuk okey mengambil bekalan makanan, okey, dan juga membaiki sedikit kapal kita ini. Okey, setuju tak? Kena tanya dulu persetujuan semua. Setuju tak? Kalau semua kata okey, boleh tuan, boleh. Kalau boleh, okey, kita akan berhenti di Melaka. Bermakna di sini perlu mendapatkan persetujuan daripada semua pihak dalam kapal sekiranya nak berhenti di tempat persinggahan yang tidak ada dalam senarai persinggahan itu. Jadi itu peranan nakhoda. Peranan nakhoda. Baik. Yang kedua, okey, cikgu, Undang-Undang Laut Melaka ada berapa pasal? Okey, sebenarnya Undang-Undang Laut Melaka banyak. Dia banyak pasal tapi tidak dimentionkan sebab Undang-Undang Laut Melaka ni dia sentiasa bertambah. Pada zaman itu dia sentiasa bertambah sebab dia baru dibuat. Jadi ada je undang-undang yang ditambah dan tambah dan dia tidak ada dimentionkan. Okey, berapakah dia punya total pasal tu. Sekejap, ada pelajar nak masuk. Okey, baik. So, itu yang dikatakan sebagai ia tidak dikenal pasti. Ya, betul. Okey, baik. So, kita tengok ada pasal okey tentang peranan nakhoda. Seterusnya, okey, kalau kita lihat iaitu yang kedua iaitu berkaitan dengan pelayaran. Okey, dalam pelayaran kalau kita lihat di sini, dalam undang-undang ini dijelaskan peranan ataupun fungsi okey beberapa pegawai seperti selain daripada nakhoda seperti antaranya jurumudi, malim dan juga jurubatu. Apa tu, cikgu? Okey, let me explain you satu-satu. Korang dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Okey, kadang-kadang guru sekolah kamu dia tak mentionkan tau apa itu jurumudi, malim dan juga jurubatu. So korang dengar betul-betul. Jurumudi. Jurumudi ni sebenarnya adalah orang yang pegang steering kapal tu. Orang yang pegang steering kapal tu, ya. Jadi itu dipanggil jurumudi. Dia yang akan pusingkan. Okey, pusing ke kanan, pusing ke kanan. Dia kemudikan kapal tu. Jadi pusing ke kiri, ke kiri. Jadi itu dipanggil jurumudi. Jurumudi. Orang yang pegang steering tu. Tak adanya nakhoda kata apa. Okey, pusing cepat-cepat. Kita nak buat drift. Tak ada. Kau ingat kapal boleh buat drift? Tak ada. Okey. Tak pernah lagi kapal tiba-tiba drift. Tak ada. Okey. Sebab itu, okey, kalau kamu tengok, kebanyakan filem lah. Contoh paling mudah filem yang famous dengan kapal-kapal laut ni kan, iaitu filem Pirates of the Caribbean. Kalau kamu tengok filem Pirates of the Caribbean, okey, memang tak logik sebab apa tahu? Bila dia pusing, dia okey corner. Okey, pusing kan. So dia pun corner macam tu. Masa dia ada berlawan dengan kapal antara kapal tu kan. Dia boleh corner macam tu. Membongak sebenarnya tu. Membongak sebenarnya orang ni sembilan kata.
Tahu? Tahu sebab apa? Sebab kan kapal kamu tahu bila dia nak pusing tu dia ambil lajak jauh tahu. 1 hingga 2 kilometer baru dia dapat berpusing. Kan dia bukannya macam tayar boleh pusing terus tak. Dia sampai lajak tau. Bila kamu pusing sekarang ni, pusing kat sekarang ni, 1 kilometer nanti baru betul-betul dia berpusing. Sebab memang dia di atas air, memang dia macam tu lah. Jadi kalau dalam pada sekali dia siap corner macam tu kan. Melampau sumbung. Tak ada. Benda. Tak boleh. Kalau dalam jarak dekat memang tak boleh. Jarak dekat memang tak boleh. Sebab itu, jurumudi sangat-sangat penting. Kalau dia daripada jarak daripada sini kalau kata 2 kilometer, dia kena pergi ke kiri. Daripada sekarang, dia kena pusing. Daripada sini, dia kena pusing dah. Supaya kapal itu betul-betul pergi ke kiri. Kalau dah dekat, baru nak pusing kiri, memang tak dapat aja. Memang tak dapat. Terus berlagak. Jadi, itu sebenarnya kapal. Itu kepentingan jurumudi. Itu pertama, jurumudi. Baik. Yang kedua, jurumudi akan bekerja dengan orang yang kedua, iaitu malim. Malim ni buat apa cikgu? Malim ni dia yang akan setiap perjalanan dia akan ukur. Cahaya matahari, bulan, bintang, arah utara ke sana, kemudian dia tengok perairan. Sekarang ni angin monsun timur laut. So kita boleh selamat dalam perjalanan. Malim ini yang akan membuat penilaian tentang setiap pelayaran tu. Dia akan nilaikan, angin sekarang ni sesuai tu untuk kita belayar. Kemudian kalau jarak macam ni, kita kena lalu kat mana? Lalu kat sini, lebih selamat daripada sini sebab kat sini ada batu karang. So kita kena elak daripada situ. Dan kemudian baru pergi ke sini. Itu malim. Dia yang membuat penilaian sepanjang perjalanan pelayaran tu. Kalau dia silap sikit, kapal akan boleh berlanggar dan kemalangan dan boleh menyebabkan kematian. Dan kapal karam. Itu tugas malim. Malim kena bekerjasama dengan jurumudi. Sekarang ni boleh tak? Jurumudi akan kata apa? Boleh kita jalan sekarang. Jap, saya tengok. Angin tak kuat, ribut tak sampai lagi. Kemudian angin monsun timur laut sekarang ni tengah bertiup. Kita boleh mulakan perjalanan sekarang. So, malim yang membuat penilaian tentang pelayaran itu. Itu malim. Yang ketiga, yang dipanggil juru batu. Juru batu, dia akan mengira perjalanan. Maknanya dia akan mengira jarak perjalanan. Daripada sini sampai ke, katakan daripada Pulau Pinang sampai ke JB adalah lebih kurang 700 batu. 700 batu ya, jarak dia. Kemudian dia akan buat pengiraan tu. So pada 350 batu kita akan sampai ke Melaka. Kemudian 700 batu baru kita sampai ke Johor Bahru. Tapi bila dalam tengah-tengah laut, mana ada signboard? Betul tak? Dekat tengah-tengah laut, mana ada signboard? Mana ada traffic light? Tak ada. Keliling kiri kanan tu laut. Mana nak nampak daratnya? Jadi juru batu kena pandai buat ukuran. Kalau katakan juru batu kata, kita dah sampai 700 batu ni, tapi tak nampak pun Johor Bahru, bermakna kita dah sesat. Pusing balik. Jadi itu tugas juru batu. Dia mengira jarak perjalanan itu. Jadi itulah 3 tugas juru batu, kemudian juga malim dan juga jurumudi. Dan 3-3 ini akan memberikan keputusan semua di penilaian itu kepada nakhoda. Nakhoda kata so kalau macam tu kita teruskan. Nakhoda yang menjadi raja. Nampak tak? Sekarang ni nak tanya, korang ni faham ke tak faham? Daripada tadi cikgu tengok kau nganga je, kau cakap betul-betul. Kau faham ke tak faham? Faham, cikgu. Risau cikgu takut nganga je kan? Faham faham. Baik. Itu tentang juru mudi, malim dan juga juru batu. Baik. Kemudian ada yang pelajar yang bertanya tahu. Ada juga pelajar yang bertanya, cikgu,
Penting ke untuk kita tahu siapa jurumudi, jurubatu, malim dan sebagainya? Ya, lebih kurang lah Ahmad Danish. Navigator lah lebih kurang. Okay. Jadi, penting ke untuk kita tahu tentang siapa jurumudi, okey, malim dan sebagainya. Okey. Salah satu tips untuk menguasai sejarah ialah kamu kena tahu, kena faham maksud setiap perkataan. Jangan main-main contohnya macam malim. Kita kata okey malim malim dia mesti bekerjasama dengan jurumudi dan juga jurubatu dan perlu memberi maklumat kepada nakhoda. Okey. Jadi bila kamu tak faham nakhoda tu apa sebenarnya? Jurumudi tu apa sebenarnya? So apabila diberi sebarang soalan kamu tak akan faham. Sebab macam mana yang aku tahu yang aku hafal jurumudi, malim dan juga jurubatu akan bekerjasama dengan nakhoda. Itu yang aku hafal. Tapi aku tak faham apa benda. Sebab itu menyebabkan kamu tak faham tentang sejarah. So that's why kena faham. Kena tahu maksud setiap perkataan. Ada banyak lagi lepas ni perkataan-perkataan baru yang kamu kena faham. Sebab itu kalau tak faham tanya. Iaitu bab 2 nanti kamu akan belajar nasionalisme, ideologi, macam-macam lagi. So kena tanya. Okay, bersedia. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, jurumudi, malim dan jurubatu. Jadi pelaksanaan peranan masing-masing bila masing-masing menjalankan peranan masing-masing menjadikan pelayaran selamat dan lancar. Itu. Jadi contohnya dalam fasa 9, seorang malim atau seorang navigator, betul Ahmad Danish seorang malim ataupun seorang navigator dalam bahasa Inggeris harus arif. Maknanya harus kuasai, harus mahir, harus expert. Arif ni expert dah. Expert tentang ilmu pelayaran. Kena expert. So malim perlu mengetahui keadaan ombak, arus, kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran berada dalam keadaan selamat. Bulan dan bintang susunan bulan dan bintang, tahu mana arah utara dan sebagainya supaya pelayaran itu selamat. Dalam fasa yang sama juga, jika malim lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan pelanggaran dan kerosakan, dia akan dijatuhi hukuman bunuh. Tak ada denda-denda, tak ada penjara-penjara, terus hukum bunuh. Nampak tak betapa tegasnya Undang-Undang Laut Melaka? Tegas. Kalau malim dilalai, hukumannya memang bunuh. Tak ada orang kata apa nak bicara ke, tak ada nak orang kata apa bagi denda dulu ke ataupun hukuman penjara, tak ada. Terus bunuh. Tegas. Undang-Undang Laut Melaka. Baik. Kemudian kalau kita lihat tentang jenayah. Perbuatan jenayah di atas kapal. Kadang-kadang di atas kapal ada berlaku perbuatan jenayah di atas kapal. Akan menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal. Maka Undang-Undang Laut Melaka ini menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang berlaku, contohnya perbuatan mencuri, membunuh dan memberontak. Memberontak ni maknanya menentang nakhoda. Melawan nakhoda. Itu memberontak. Jadi contohnya dalam fasa 5 fasa 5, seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman mati. Hukuman mati, tak ada dakwa-dakwi, terus hukuman mati. Itu tentang jenayah di atas kapal. Jenayah di atas kapal. Manakala percukaian. Perkara keempat dalam Undang-Undang Laut Melaka iaitu percukaian. Percukaian yang sistematik dan adil dinyatakan dalam undang-undang ini. Pelbagai cukai dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Contohnya ada cukai apa?
cukai perjalanan dan hasil perniagaan. Itu cukai. Baik. Ramai yang tanya, mungkin ada yang bertanya, cikgu, cukai ni apa sebenarnya? Baik. Cukai ni sebenarnya adalah bayaran yang dikenakan ke atas keuntungan atau pendapatan seseorang. Dan cukai tu sampai sekarang kita bayar. Tak percaya kalau korang tengok, korang pergi ke macam biasalah kalau korang pergi McDonald ke KFC kan. Tertera dekat situ harga RM13.70. Kan? RM13.70. Oh, set ni RM13.70. Nak ni lah. Orang tu punch. Okey, bayar. Okey, berapa? RM13.70 kan? Tak. Total sebenarnya RM14.10. Tu RM13.70? Sebenarnya RM14.10 Encik. Kenapa macam tu? Dia termasuk cukai. Cukai sebanyak 40 sen. Saya tak order cukai. Saya order makanan. Saya tak order cukai pun. Encik, memang kita order makan kena ada cukai. Okay, bayaran ke atas makanan itu. Tax lah kan? Iyalah, cukai tu tax lah. Jadi memang kena bayar cukai sampai sekarang. Dulu pun ada cukai. Boleh tak kita katakan, oh saya tak nak lah, saya tak nak order lah, kan? Saya order makan je, saya kena bayar cukai. Buat apa? Kan? Saya bukan order cukai. Tak nak, saya nak order makan, saya lapar ni, saya nak order makan. Saya tak nak order cukai. Kan? Awak keluarkan cukai tu. Saya tak nak order. Encik, jangan cik, saya kerja sini je cik. Saya tolong tukang punch je ni dekat dekat mesin ni. Tolong cik. Jadi, kena faham, cukai memang kena bayar. Baik. Jadi, cukai ni sebenarnya pada zaman dahulu memang dah ada cukai seperti percukaian, cukai perjalanan, hasil perniagaan. Contoh, dalam fasal 6.3, nakhoda, kapten kapal tadi akan menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang. Biasa yang naik kapal pun ada yang menumpang kan, iaitu 1/10 daripada hasil penumpang. Sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Baik, cikgu saya tak faham yang ini. 1/10 daripada hasil penumpang. Sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Baik, sebenarnya begini. Dia macam ni. Katakanlah cikgu nakhoda. Cikgu nakhoda kapal. Okey, kamu semua ni sedang naik kapal cikgu. Kapal cikgu nama apa? Black Pearl. Contoh Black Pearl. Baik, kemudian kita belayar daripada Pulau Pinang sampai ke Johor Bahru. Korang semua adalah para pedagang. Para pedagang. Raja Idina, dia peniaga makanan. Alia Hanani, dia peniaga kapet. Ryan, dia peniaga baju kurta. Hasha, dia peniaga. Masing-masing ada bawa barang-barang dagangan masing-masing lah. Putri Maisara bawa cincin. Alfian, dia membawa barang-barang komputer. Jody Sebadan bawa apa? Bawa kain sari. Contoh. Semua duduk dalam kapal cikgu. Okey. So, kamu semua tahu bahawa kita akan berlayar daripada Pulau Pinang pergi ke Johor Bahru, dan daripada Johor Bahru kemudian kita akan pulang balik ke Pulau Pinang. Itu perjalanan kita lah. Dan perjalanan akan mengambil masa 3 bulan. Daripada Pulau Pinang pergi ke Johor Bahru, dan kemudian 1 bulan setengah daripada Johor Bahru pergi ke Pulau Pinang balik. So, 1 bulan setengah. Bermakna lebih kurang 3 bulan lah. 3 bulan. Baik. Semua janji. Kita akan pergi ke sana dan pulang semua ke Pulau Pinang dalam tempoh 3 bulan. Jadi, sampai ke JB, kita pun keluar, niaga kat JB. Semua keluarkan barang-barang apa semua kan. Dah keluarkan barang, semua dah berniaga, dah jual, dah banyak untung kan. Kemudian, nak balik. Bila nak balik, tiba-tiba tuk-tuk. Ryan kata apa? Dia bagi tahu cikgu. Tuan nakhoda,
sebenarnya saya tak dapatlah nak ikut balik ke Pulau Pinang. Saya kena turun kat JB jugalah. Kenapa ni? Saya sebenarnya dah jumpa buah hati saya. Saya nak kahwin dan saya nak duduk kat JB. Sudah. Kan. Janji nak kena balik dalam 3 bulan. Tapi Ryan kata dia nak turun. Sebab dia kata apa? Dia nak kahwin. Tak cukup 3 bulan ni. Macam mana ni? Janji 3 bulan. Tapi kamu tak cukup 3 bulan dah nak turun dah. Kan dah nak turun, tak nak ikuti pelayaran tu lagi. Jadi cikgu kenakan apa? Okey, kalau macam tu, okey Ryan, kamu kena bayar kepada nakhoda 1/10 daripada hasil pendapatan kamu tadi. Contoh, okey, kamu berniaga kat sini, okey, Ryan, kamu berniaga kat sini berapa untung kamu? 10,000 tuan. 10,000 ya? 10,000. Bermakna kamu kena bayar cukai kepada kami, okey, 1/10 daripada pendapatan kami. Bermakna 1/10 tu ialah 10%. 10% tu berapa? Ryan kena bayar 1,000. Dia dapat untung pendapatan 10,000 kan? 1/10 bermakna 1,000. Jadi kena bayar cukai 1,000 kepada kapten nakhoda kapal dan kemudian barulah Ryan, okey, dah bayar cukai okey, bolehlah. Dah turunlah. Jadi untuk nakhoda, ayalah. Untuk nakhoda. Sebab dia melanggar janji. Dia melanggar janji. Janji nak pergi dan balik dalam tempoh 3 bulan. Tapi oleh kerana sangkut dengan orang JB, nak kahwin pula dengan orang JB, dia nak turun awal. So kena denda, kena bayar cukai. Okay. Jadi itu yang dimaksudkan. Okay, nakhoda boleh menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10 daripada hasil penumpang. Sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Jadi itulah percukaian. Bermakna di sini kalau kita lihat, inilah dia, perkara-perkara berkaitan Undang-Undang Laut Melaka. Iaitu tentang peranan nakhoda, pelayaran, jenayah dan juga percukaian. Baik. So itu tentang Undang-Undang Laut Melaka. Sebab itu kalau kita lihat sistem pentadbiran dan kewujudan undang-undang yang unggul ini menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebuah kerajaan yang terkenal, yang famous. Jadi pentadbiran yang tersusun menjamin perjalanan pemerintahan yang lancar dan cekap. Undang-undang yang sistematik pula menjamin keselamatan kesultanan ini. Pematuhan kepada perintah dan juga undang-undang oleh rakyat mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan yang membawa kepada kemakmuran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi inilah berkaitan dengan Undang-Undang Laut Melaka. Baik, sebelum kita berhenti rehat rakyat. So 1.4, peranan pemerintah dan rakyat. Hubung kait pemerintah dan rakyat. Kita tahu pemerintah dan juga rakyat ini memang telah terhubung sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka selaras dengan konsep Wahdat. Lama Wahdat ni apa cikgu? Cikgu, World War topik berapa? World War topik bab 3. Sabar. Baik. Konsep Wahdat. Konsep Wahdat ni apa cikgu? Okey. Jangan risau, cikgu tak akan pergi lebih jauh. Kita tengok Wahdat dulu. Wahdat ni apa cikgu? Konsep Wahdat ni saya tak faham. Okey. Korang tengok betul-betul Wahdat ni apa. Wahdat ni sebenarnya adalah ini dia. Wahdat ni sebenarnya ialah satu yang dipanggil sebagai, ianya adalah bermaksud perjanjian. Wahdat ni sebenarnya perjanjian. Perjanjian di antara siapa dengan siapa? Di antara Sangsa Purba dengan juga Demang Lebar Daun.
Maknanya wa'adat antara Sangsa Purba dengan Demang Lebar Daun. Baik. Dalam wa'adat ni, siapakah Sangsa Purba dan siapakah Demang Lebar Daun ni, cikgu? Ya Allah, siapakah mereka ini? Ya Allah. Iaitu konsep di mana pemerintah akan melindungi rakyat, rakyat akan setia kepada sultan. Baik. Tentang wa'adat ni tadi, ada tak sesiapa yang tak faham? Nak ke cikgu explain lagi ke apa? Faham ke tidak ni? Raif, Javia, Ali, faham ke tak ni? Nakib, Haris? Faham? Kalau tak faham, tanya tau. Jangan korang diam aja. Tak faham, tanya. Sebab cikgu pergi perlahan-lahan. Cikgu pergi slow supaya apa? Cikgu explain slow supaya kamu faham. Faham dulu. Faham dulu. Cikgu tahu korang tak ingat. Korang tak ingat. Korang ingat sikit-sikit je. Betul tak? Apa? Cikgu tahu. Korang memang tak ingat. Tapi faham dulu. Bila dah faham, kemudian nanti bila kita ingat otak kita ni bukan macam sponge. Sekali jirus air, air semua diserap. Tak, otak kita tak macam tu. Otak kita ni, dia separuh sponge, separuh batu. Jirus sikit air kan, sikit je yang serap, yang lain keluar. Kan? Kepala kita, otak kita ni, separuh tu sponge, separuh tu lagi batu. Jadi bila jirus air, separuh je yang diserap, separuh lagi keluar kena batu. Jadi macam mana nak dapat lagi cikgu? Next time, jirus lagi. Lepas tu kalau melimpah lagi, tak apa. Next time, jirus lagi. Maknanya kena banyak kali jirus. Maknanya samalah macam belajar sejarah. Kena banyak kali explain. Ini baru first time kamu explain. Jadi cikgu tahu korang tak ingat. Jangan membongak lah. Cikgu saya ingat semua. Tak payahlah. Cikgu faham. Tapi faham dulu. Faham dulu. Baik. Kita lihat di sini. Peranan pemerintah dan rakyat. Dia selaras dengan konsep wa'adat. So, rakyat yang bernaung, maknanya rakyat yang berlindung. Dia berlindung di bawah pentadbiran sultan dan pembesar. Saling berkait antara satu sama lain. Perkaitan ini berfungsi. Kenapa dia berkait? Supaya dapat menggerakkan jentera kerajaan dan sistem pemerintahan. Ini dipanggil hubungan secara timbal balik. Hubungan timbal balik maknanya apa? Pemerintah memberi perlindungan pada rakyat, rakyat beri kesetiaan kepada pemerintah. So dia timbal balik. Pemerintah dengan rakyat, dia hubungan secara timbal balik. Pemerintah beri perlindungan, rakyat beri kesetiaan. Jadi, hubungan timbal balik inilah yang mengukuhkan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, kalau kita lihat secara umumnya golongan rakyat di Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada dua, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan rakyat. Pemerintah dan diperintah lah sebenarnya, golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Contoh, golongan pemerintah. Golongan pemerintah ini terdiri daripada siapa, cikgu? Sultan dan juga pembesar. Sultan dan pembesar itu pemerintah lah. Dan apakah tugas sultan? Menaungi atau melindungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Kemudian wujudkan perpaduan rakyat, bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan dan memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Itu sultan. Itu sultan. Kemakmuran, memperkenalkan undang-undang, mewujudkan perpaduan, menaungi dan menjaga keselamatan rakyat, itu sultan. Pembesar dia akan pelihara keamanan dan kebajikan rakyat. Pelihara
menjadi perantara ataupun middleman, okey, antara sultan dengan rakyat. Kita tahu sultan kat atas, rakyat kat bawah. Tengah-tengah ni apa? Pembesar. So, sultan akan perintahkan pembesar, pembesar akan serahkan kepada rakyat. Jadi, pembesar adalah perantara. Dan kemudian mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Dalam Kesultanan Melaka, ada sistem serah, ada sistem kerah. Apakah itu, cikgu? Sistem serah dan sistem kerah. Baik. Sistem serah dan sistem kerah itu adalah dimaksudkan dengan kejap. Ada tak terjadi? Oh, tak ada. Baik. Sistem serah tu bermaksud rakyat perlu menyerahkan hasilnya sedikit hasilnya kepada kerajaan. Sistem serah, rakyat beri sedikit imbuhan pendapatan kepada pemerintah. Macam cukai lah. Maknanya berikan sedikit serahan. Dan juga kalau sistem serah, maknanya rakyat membekalkan tenaga. Iaitu tenaga untuk tentera ke, untuk membina istana ke, atau untuk bergotong royong atas arahan sultan ke kan. Itu sistem kerah. Dan buat kerja itu tanpa sebarang bayaran. Orang-orang rakyat dulu rakyat Melayu dulu, diorang sanggup memberikan tenaga untuk membantu sultan menjadi tentera apa semua tanpa sebarang bayaran sebab itu sebagai tanda kesetiaan. Jadi sebab itu rakyat akan memberikan sistem serah dan juga sistem kerah. Itu. So itu peranan sultan dan peranan pembesar. Dan peranan rakyat paling penting menjadi ataupun rakyat perlu untuk taat setia kepada pemerintah. Kena setia. Patuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Apa itu tulah, cikgu? Baik. Tulah ini sebenarnya adalah tulah bererti kecelakaan. Ataupun kita kata kecelakaan ini ataupun apa? Bencana yang menimpa seseorang kerana melanggar larangan atau titah raja ataupun menderhaka kepada raja. Itu dipanggil tulah. Contoh katakanlah sultan mengarahkan kamu. Contoh cikgu sultan lah. Cikgu mengarahkan Syed Zafran. Syed Zafran, better perintahkan kamu untuk menghantar barang ini ke Alia Hanani, kepada Alia Hanani. Baik tuanku, ampun tuanku. Pergi. Kemudian Syed Zafran bukan pergi hantar kepada Alia Hanani, pergi hantar kepada Ryan. Jadi telah melanggar titah sultan. Jadi bila dia pergi, tak apa, tu sultan tak tahu ni, sultan tak tahu. Pergi hantar kat Ryan. Kemudian bila dia balik rumah kan, tiba-tiba balik rumah kan, kemudian dia tersepak batu. Kaki dia tersepak batu. Terus luka berdarah. Kemudian tak boleh jalan. Sakit je tak boleh jalan sampai 5-6 hari. Kemudian orang pun datang lawan Syed Zafran. Kenapa ni? Tak tahulah hari tu kena sepak kaki, sepak batu hari tu, kaki ni habis dah sakit dah semua. Lepas tu orang akan tanya, kau buat apa hari tu? Aku rasa aku ni dah kena tulah lah. Sebab hari tu sultan suruh aku hantar barang ke Alia Hanani, aku pergi hantar kat Ryan. Orang masa tu cakap apa tau? Itulah. Itulah. Syed Zafran kan? Syed Zafran, kau degil. Kan? Kau telah melanggar melanggar titah perintah sultan. Ini dipanggil tulah. Yang kau kena ni bencana akibat menderhaka kepada sultan. Ini dipanggil tulah. Datang orang lain. Raya sendiri cakap, itulah. Kan aku dah cakap, itulah. Datang pula Adina, itulah. Agaknya perkataan tulah tu datang dari situ kot. Itulah.
Kan? Itulah. Kan? Padahal kita masukkan itulah kan. Tapi jadi itulah. Itulah. Kan? Jadi jadi itulah. Itulah itu kecelakaan yang menimpa seseorang atau bencana yang menimpa seseorang kerana melanggar larangan atau titah raja. Selain daripada itu, maknanya sebab itu rakyat dulu-dulu dia tidak berani untuk menderhaka dengan perintah sultan. Jadi rakyat menjadi tentera, kemudian rakyat juga menghadiri majlis umum seperti gotong royong, rakyat menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang, dan rakyat menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah. Sistem kerah tadi seperti membina istana ataupun jalan. Jadi ini peranan rakyat. Seolah-olah apa tahu? Okey, macam ni, hubung kait pemerintah dan rakyat. Rakyat itu umpama akar. Okey, yang raja itu umpama pohon, pokok tu. Jikalau tiada akar, nescaya pohon itu tiada akan dapat berdiri. Okey, demikianlah raja itu dengan segala rakyat. Maknanya, okey, pentingnya rakyat ini menyebabkan raja itu berdiri. Kalau tak ada rakyat itu, okey, ibarat tidak ada akar, pokok kalau tak ada akar, dia tak boleh nak berdiri. Jadi itu kepentingan pemerintah dan juga rakyat. Jadi, dan rakyat ni terdiri daripada apa, cikgu? Rakyat ini adalah terdiri pada pelbagai golongan seperti peniaga, petani, tukang dan nelayan. Hamba pula, okey, terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang dan juga hamba biasa. Ini hamba. Jadi hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha menjamin kesejahteraan. Hubungan ini dapat memelihara kedaulatan raja dan kesejahteraan rakyat. So sebagai rakyat, kita perlu menjaga hubungan baik dengan pemerintah bagi mengekalkan kemajuan dan keamanan negara. Dan kalau berkaitan dengan hamba, mungkin ramai yang bertanya, cikgu, hamba ni zaman dulu ada hamba, cikgu. Yes. Tetapi bukanlah bila kita sebut hamba ni, mungkin ramai akan kata, oh, terbayang hamba macam apa? Macam orang-orang negro, orang Afrika tu, okey, yang mana hamba itu diseksa oleh orang-orang putih, kemudian dijadikan kena sebat apa semua kan. Seperti hamba kamu terbayang Bilal bin Rabah dekat tanah Arab kan. Oh, kena seksa dengan Abu Lahab ke kan apa semua. Hamba ini berdasarkan Sulalatus Salatin, sejarah Melayu. Hamba, okey, di alam Melayu ni berbeza daripada apa yang kamu faham. Hamba dekat alam Melayu ni, dia tak kena sebat. Dia tidak, orang kata apa, dijual, tidak. Tetapi hamba itu dianggap seperti pekerja sahaja. Dia bukan macam slave, bukan. Dia masih lagi boleh diperbualkan. Cuma hamba itu dia tahu dia kerja dia apa. Dia tahu kerja dia apa, okey, pergi buat. Dan tuan dia masih lagi kata apa? Okey, contoh nama tuan hamba tu Kudin lah. Kudin, mari sini. Okay, kau buat kerja ni ya, hari ni ya. Dia maknanya dia merelakan diri dia. Sebab tuan dia ni, okey, dengan hamba berhubungan baik. Tuan dia tak layan dia macam slave, ataupun tuan dia tak layan dia macam binatang, tak. Tuan dia, okey, orang-orang Melayu dulu menjaga dia dengan sebaik-baiknya. Tapi kategori dia ialah hamba. Ya, betul. Hamba ni dilayan macam rakyat biasa. Tapi, okey, dia rela duduk di bawah pembesar tu. Sebab itu orang dulu-dulu, pembesar-pembesarnya, bendahara, temenggung, hulu bendahari, apa semua kan, mereka dipanggil orang kaya. Dan orang kaya dia bukan maksud dia ada banyak duit, bukan. Dia kaya kerana dia ramai hamba. Okey. Baik, Nohat. Okey, kalau lagi ramai hamba, lagi kaya dah orang tu.
Pembesar tu dulu, kebiasaannya ada berapa? Ada 100 orang hamba. Ada 200 orang hamba. Sebab itu bila orang Melayu jumpa orang Melayu, dia kata apa? Assalamualaikum Tuan Hamba. Apa khabar Tuan Hamba? Tuan Hamba. Nampak tak orang Melayu? Apa khabar Tuan Hamba? Sebagai menghormati bahawa Tuan Hamba tu adalah orang yang kaya. Sebab ramai hamba. Jadi Tuan kepada hamba-hamba. Apa khabar Tuan Hamba? Yang diri Melayu ni, dia merendah diri. Dia kata apa? Hamba ini datang nak berjumpa Tuan Hamba. Orang Melayu tu pula, walaupun dia panggil Tuan Hamba, walaupun dia tu dikenal sebagai Tuan Hamba, dia tak akan bahasakan diri Tuan Hamba. Dia akan rendahkan diri juga. Oh, hamba, okay, hamba ingin bertemu Tuan Hamba juga. Hamba ingin bertemu Tuan Hamba juga. So, hamba dengan Tuan Hamba tu, pengkata ganti bagi saya dan awak. Ini saya dan awak kan. Dulu, hamba dan Tuan Hamba. Nampak tak? Orang Melayu dulu, penghormatan kepada masing-masing tu sangat tinggi. Dan ada makna. Tuan hamba tu maksudnya apa? Tuan kepada hamba-hamba. Oh, orang kaya. Apa khabar? Tuan hamba orang kaya. Ya, apa khabar orang kaya? Orang kaya bendahara? Dia kata orang kaya bendahara, orang kaya Laksmana. Kerana dia bukan kaya harta, bukan kaya duit, tapi kaya hamba. Hamba yang ramai. Dan bila tanya hamba-hamba tu, oh, ni ada hamba 100 orang. Okey, siapakah kamu punya tuan? Oh, kami adalah di bawah orang kaya bendahara. Mereka bangga duduk di bawah. Dia bangga duduk di bawah tuan dia iaitu bendahara. Bangga. Oh, Patik adalah orang bawahan ataupun Patik adalah hamba kepada orang kaya bendahara. Dia bangga. Dia bukan macam hamba yang kita kata, oh, ini slave ni, kena seksa lah apa semua. Tak. Itu perbezaan hamba alam Melayu dengan hamba yang kita bayangkan di Arab ke, di England ke, di Afrika, bukan. Memang berbeza. Sebab orang Melayu dulu memang manners dia memang tinggi. Walaupun hamba, dia tetap menghormati, tetap hormat hamba dia, tanya khabar, apa makan tak cukup, apa semua. Jadi, hamba-hamba ni dulu memang setia dan duduk di bawah orang-orang kaya ni. Jadi, itulah yang cikgu maksudkan dengan golongan hamba. Dan hamba ni terdiri daripada hamba raja. Maknanya hamba kepunyaan raja. Ada juga hamba yang berhutang. Maknanya dia menjadi hamba kerana dia berhutang dengan orang itu, dengan tuan dia. Dan juga ada yang hamba yang biasa. Dan kenapa hamba raja ni diasingkan, cikgu? Of course lah. Dalam sesuatu negeri, yang paling kaya ialah raja. Betul tak? Kalau bendahara lagi kaya daripada raja, raja akan boleh murka. Akan boleh murka sebab sepatutnya sultan lah yang lebih kaya berbanding bendahara. Jadi sebab itu hamba raja ramai, lagi ramai, beribu hamba raja. Memang beribu. Jadi inilah yang kita lihat dalam sejarah tingkatan 4, bab yang pertama iaitu berkaitan dengan warisan negara bangsa. So kalau kita lihat di sini, ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh kerajaan Sriwijaya daripada kerajaan alam Melayu sebelumnya. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan alam Melayu sebelumnya telah mengukuhkan kerajaan tersebut. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka merupakan asas kepada kewujudan negara bangsa di negara kita sekarang ini. Kepimpinan yang baik diperkukuhkan dengan ciri-ciri negara bangsa yang tersendiri mencerminkan keunggulan Kesultanan Melayu Melaka. Kekukuhan kesultanan ini dilengkapi dengan keunggulan pentadbiran. Ada undang-undang yang tiada tolok bandingnya pada zamannya dan diwarisi pula oleh kerajaan Melayu selepasnya, iaitu kerajaan Johor Riau. Keunggulan ini mengukuhkan kelangsungan ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi hingga ke hari ini. Jadi, ciri-ciri negara bangsa ini juga telah memupuk perasaan cinta akan negara dalam kalangan penduduk.
Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga kerana mewarisi asas negara bangsa yang menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara kita. Maka, dengan itu apa yang telah kita pelajari sepanjang bab 1 tingkatan 4. Kita rumuskan. Apa yang telah kita pelajari sepanjang sejarah tingkatan 4 bab 1 berkaitan dengan 1.1 ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang ada 4 ni: raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Yang kedua, kita juga telah mempelajari tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ada 6: kerajaan, rakyat, kedaulatan dan juga wilayah pengaruh serta undang-undang dan juga lambang kebesaran. So ada 6. Kemudian kita telah belajar tentang keunggulan sistem pentadbiran Melaka di mana menggunakan sistem pembesar 4 lipatan. 4 lipatan. Dan kita telah mengetahui tugas-tugas para pembesar seperti bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Dan kemudian kita telah lihat undang-undang yang diguna pakai di Melaka iaitu Hukum Kanun Melaka yang ada 4 fasal berkaitan jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan dan ekonomi. Begitu juga kita telah lihat Undang-Undang Laut Melaka yang mana terdiri pada 4 perkara iaitu peranan nakhoda, pelayaran, jenayah dan percukaian. Dan kemudian kita telah juga melihat peranan pemerintah dan rakyat iaitu sebagai golongan pemerintah dan golongan diperintah. Serta apakah peranan sultan, peranan pembesar dan juga peranan rakyat. Maka dengan subtopik-subtopik ini kita telah pun menamatkan bab 1 warisan negara bangsa sejarah tingkatan 4. Baik, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya?